letakkan ke atas, itu menunjukkan powernya otak kita ni. Dan masalahnya kita ialah kita tidak mengkaji kehebatan minda kita sampai kita rasa macam minda kita ni tak ada apa lah, teruk betul lah otak aku ni kan. Sebenarnya bukan otak yang silap, kita salah menggunakannya, kita gagal menggunakannya. Cuba kita tengok ya, fakta yang seterusnya. Dia kata minda kita ni dia boleh berkomunikasi dari satu pada satu, tak kira berapa jauh orang tu. Ini fakta, ini bukan kata saya ya. Ini kajian orang yang aktivis minda ni lah, termasuk para saintis. Dia kata minda dengan minda boleh communicate. Oh patutlah. Kadang-kadang kita terkenang seorang tu kan. Kita rasa dah lama aku tak jumpa dia ni lah. Sekolah rendah dulu, sampai sekarang tak jumpa. Tiba-tiba ada call, kita pun angkat call. Kau siapa? Dia kata aku ni Adnan, kawan sekolah kau sekolah rendah dulu. Aku baru teringat kau. Tiba-tiba kau call. Nampak tak? Bagaimana minda kita travel? Sebab minda kita, seperti saya kata dulu, kita ada alpha, beta, delta dan theta. Yang paling power ni beta, dia boleh travel. Ya, dia mengalihkan arus. Arus ini bergerak, dia pergi kepada orang tu. Macam mana dia boleh cari? Tuan-puan, kalau kita nak nisbahkan lah, ya, nisbahkan ni. Kalau kita ambil handphone ni. Handphone ni, number dia sama je. Kan? Tapi kita tekan, dia boleh pergi kepada kawan yang kita nak hubungi tu. Betapa punya pelik. Kadang-kadang orang tu duduk kat mana, bangunan mana pun, dia boleh pergi, dia boleh cari. Tak hebat tu? Itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia, handphone ni. Ini ciptaan Tuhan. Otak kita. Maknanya kalau kita boleh gunakan otak kita yang betul, kita boleh communicate dengan orang yang dah lama kita tak temui. Tuan-tuan, sebenarnya antara lain kaedah saya yang saya gunakan lah. Saya ni seorang pengembara jugalah, selain pada memberi motivasi. Saya gemar mengembara. Dan antara lain sebelum saya pergi ke sebuah negara tu, saya banyak mengeluarkan tenaga-tenaga dalaman ini. Yang menggunakan minda supaya dia travel. Saya tak tahulah dia pergi ke mana. Ya, arus beta ni dia pergi ke mana, orang tua ke, orang muda ke, budak ke, saya tak tahu. Tapi pokoknya saya riliskan tenaga ini. So dia pergilah, entah ke mana sampainya. Ke Jepun ke, ke China ke, ke Amerika ke. Tengok berapa kuatnya. Sebab macam gelombang telefon ni tadi, yang dia boleh pergi tu, macam tu juga minda kita boleh pergi arus ni. Cuma kita tak tahulah kepada siapa. Macam ni kita tahu kan, kita tekan nombor ni, dia pergilah nombor tu kan. Tapi sebab minda dia, kita tak nampak nombor dia. Jadi bila saya pergi kan, kadang-kadang di Eropah lah pernah kan, bila saya kehabisan wang. Maklum pengembara ni biasa duit dia problem lah, walaupun kita dekat kredit kan. Kadang-kadang kita jumpa orang yang baik benar orang ni, tak pasal-pasal baik dengan kita. Bila saya renung-renung, lah dalam dulu waktu sebelum nak pergi ni, aku dah bayangkan satu orang yang baik dengan aku dan dia sanggup keluarkan duit dan belanja aku. Betul berlaku. Ini mungkin kebetulan. Tapi apa salahnya kita praktiskan ya? Dan waktu saya di US tu, dalam perjalanan saya daripada Canada ke Washington DC tu, dalam bas ada seorang Mak Saleh. Pasal dia bagi saya duit. Tak pasal-pasal bagi saya 200 US dollar. Banyak tu. Ya, kalau duit kita kalikan dengan 3.8, saya ingat dekat-dekat 1,000 kak. Tak pasal-pasal. Apa sebab? Mungkin meririskan arus yang betul. Mungkin juga doa yang kita panjatkan sehingga Allah bukakan hati orang tu untuk membantu kita. Tak pasal-pasal. Pokoknya ialah kita ada satu menggunakan minda kita yang betul. Sebab apa yang kita fikirkan sebenarnya doa bagi kita. Apa yang kita fikirkan sebenarnya doa bagi kita. Kalau kita kata aku nak jadi orang baik, aku nak dapat kaya, aku nak dapat pangkat, sebenarnya doa lah tu. Sebab kita memikirkan sesuatu yang positif, insya-Allah sampailah pada pengetahuan Tuhan. Tak itu. Dan kalau kita kata kita nak jadi orang yang teruk, yang jahat, memanglah akan berlaku. Sebab itu pun doa juga. Doa yang senyap. Doa cara bisu. Dan itu dia. Ya, jadi yang keempat, daya magnet dalam fikiran beremosi. Maknanya, ikut kajian juga ni. Kalau kita benci pada seseorang, insya-Allah orang tu benci balik pada kita. Sebab bila kita benci pada orang tu, dia mengeluarkan arus kebencian. Dan orang tu mendapat arus kebencian pada kita. Tak semena-mena dia rasa benci dengan kita. Benci betul aku dengan orang tu lah. Tiba-tiba je. Bila berjumpa dengan kita, dia dah kata, meluat lah. Tu kadang-kadang kita tengok orang, tiba-tiba tak nak tegur kita. Kan? Itu entah siapa punya arus tersasar lah tu. Sebab kita tak pun ada fikir macam tu kat dia. Tiba-tiba dia tak nak layan kita sangat, tu apa halnya? Mungkin orang lain punya arus sudah masuk dalam dia.
Itu mungkin kita ambil positive thinking lah. Tapi yang nak beritahu ni ialah bagaimana minda dengan minda boleh bekerja. Itu dia. Itu yang kita nak beritahu. Dan sebenarnya kita boleh kawal minda untuk lebih berjaya. Ya. Kalau kita ambil kaedah pelakon, pelakon. Kadang-kadang kita tengok, kita tahu dia berlakon dan dia sendiri tahu dia berlakon. Tapi macam mana dia boleh sampai menangis, sampai kita menonton cerita tu sampai kita pun termenangis, percaya sungguh dia dalam kesusahan. Kerana apa tu? Saya fikir kerana arus yang dia keluarkan dan arus yang kita nak terima sama-sama keluar. Akhirnya kita pun sedih lah sebab kita pun dah tengok tajuk cerita tu apa? Musibah sepanjang zaman contohnya. Kita pun dah set kepala kita, oh ini cerita sedih ni, aku nak nangis lah. Rupanya betul cerita sedih, maka kita pun termenangis lah. Because kita di samping kita set kepala kita sendiri, ceritanya pun ada persamaan. Itu yang jadikan kita macam tu. Dan tuan-puan semua, tidak ada lain yang akhir, ya, minda terangsang melalui solat dan doa. Minda terangsang melalui solat dan doa. Maknanya doa, solat, inilah yang sebenarnya merangsang minda kita. Gunakanlah kelebihan yang Tuhan beri ini kepada kita untuk mendapatkan keredaan dia dan juga untuk membentuk kehidupan kita supaya kita muncul sebagai orang yang terbaik insya-Allah di dunia dan akhirnya mendapat kebahagiaan, kemutlakan yang terbagusnya di akhirat kelak. Sama-sama kita usahakan. Ampun maaf andainya ada kesilapan. Kita bertemu kembali jika panjang umur dan ada kesempatan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.